اللهم علمنا ما وجد علينا وأعذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Allah Subhanahu wa taala sama-sama kita berikan rasa syukur kepada Allah Taala masih lagi kita dapat beribadah kepada Allah Taala dengan hak segala dan diridhoi oleh Allah Taala. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita bagi pembela lagi majlis kita adalah sama-sama bersama kita Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Ya alhamdulillah nasta'in ihdinas siratal ini disini Allah Taala insyaallah kita akan sama lagi berbincang kita mengenai dengan dosa siksaan bagi orang yang meninggalkan sembahyang. Insyaallah kita akan sambung dengan dosa yang ketujuh yang baris atas sekali kita bertanya jawabnya berarti Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif wa rajulun rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah wa ulumuhu wa alayhi min barakatihi wa ulumuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa memeliharakan atas sembahyang adalah dikurniai baginya cahaya dan berpasang daripada api neraka pada hari kiamat. Yang orang yang sentiasa melihara sembahyang, jaga sembahyang, waktu sembahyang, mana sembahyang di awal waktu. Apabila sampai waktu sembahyang, segera untuk gunakan solat. Tidak ada kesibukan yang lain. Kalau ada kesibukan, kemudian tinggalkan sembahyang dulu. Sembahyang merupakan tempat istirahat, relax. Kalau kita tak relax, relax dengan sembahyang. Jadi nak apa saja, kalau kita tak release station, release station pasal kemudian kita akan solat. Barulah kita tenang. Jangan kita rasa solat itu merugikan kita. Yang tak benar sembahyang itu kita rasa sembahyang itu rugi bagi kita. Sekali sembahyang rugi 30,000. Orang bisnes satu minit dia tak ada tak masuk bisnes itu mungkin rugi dalam 1 minit boleh pulang. Kalau sembahyang tu 20 minit tak dah kira 7,500. Kalau yang 7,500 dia akan rugi. Satu sehari semalam 5 waktu berapa puluh ribu dia akan rugi sebab sembahyang. Dia rasa sembahyang itu merugikan. Jadi memelihara sembahyang, jaga sembahyang. Jadi bukanlah berarti kita jaga sembahyang ni semua-semua nak duduk di surau, semua-semua nak duduk di masjid, selalu duduk di masjid. Tak, jaga sembahyang. Tak payah pergi dia. Ini pun salah juga. Sembahyang
Sampai waktunya kita jaga, maknanya antara kita mengingat waktu sembahyang pukul berapa, Zuhur pukul berapa, Asar pukul berapa, Maghrib pukul berapa. Kita jaga pertama waktu sembahyang. Kemudian apabila kita nak tiba waktu sembahyang, kita pun siap-siap untuk solat. Jaga itu waktu jaga sembahyang. Ini kadang-kadang sembahyang jaga juga, tak pernah tinggal. Tapi bila sembahyang 10 minit lagi nak masuk tu asar, 10 minit nak masuk tu asar, macam tak sembahyang lah. Kalau orang sembahyang lah minit ni, biasanya dia express, kejar waktu. Bila Assalamualaikum orang buka, orang azan, nasib baik dah. Dan lagu mana dah pula, mesti dia kejar pula. Kalau ada sebenarnya sunat qabliyah ba'diyah ni bukan tak buat dah. Ba'diyah tak buat dah. Tak buat ba'diyah ni. Kalau ada azan tu asal. Kemudian yang qabliyah, yang sebelum sembahyang tu tak buat juga sebab nak kejar waktu. Sebab itulah ayatnya Allah kata wailul musallin. Maka wail pada orang yang sembahyang, tapi sembahyangnya yang lalu. Lalu itu termasuk orang takhir waktu sembahyang. Sebab bila takhir waktu sembahyang, dia sembahyang juga. Kecuali akan dia express. Bila express ni cara macam mana sembahyang? Dengan tidak ada tumakninahnya, dengan bacaan dia tidak betul dengan makhrajnya, dengan tajwid dia, dengan macam-macam lah. Cara dia menjaga sembahyang itu kadang-kadang tidak betul. Bila sembahyang yang tidak betul, maka di sana ketika dia betul, tak boleh nak jaga malam ini. Yang macam mana malaikat kena tulis. Jadi orang yang melihara sembahyang ni ialah orang yang beriman dan akan dikurniai bagi cahaya. Dia takut cahaya ni pada hari kiamat. Ketika hari kiamat ni gelap gulita. Tapi orang yang sembahyang sentiasa berwujud dan sembahyang, mereka akan jadi cahaya oleh Allah. Nak menerang suatu mustaqim pun itu cahaya. Tapi ketika nak menerang suatu mustaqim, memang ramai pokok munafik yang akan menunggu situ. Menunggu di situ, mereka akan memanggil-manggil orang yang beriman yang ada cahaya supaya menunggu mereka. Wahai orang beriman, bermula kami datang di syuran, kami nak tumpang cahaya kamu. Orang itu jawab Islam boleh. Tak boleh. Dulu dah saya ajak pergi surau sembahyang, buat macam-macam alasan. Nak pergi goreng dulu lah, nak buat potiau dulu lah, nak buat tu lah. Tapi dah akhir waktu tak sembahyang juga. Jadi saya dah ajak tak dulu di dunia. Sekarang ni dia asalah awak punya masalah. Jadi selepas daripada itu, nak tipu. Dia ada orang munafik dengan orang ini. Kalau takut tidak nampak lagi orang baik, kita nak memberasa dulu saja. Numpang cahaya daripada orang yang beriman kepada Allah. Di dunia pun bercahaya juga. Cahaya ini bukan menyala lah. Bukan menyala Facebook live tu. Jadi maknanya cahaya dia berseri. Dia ada seri wajah dia. Walaupun kulit kita ni agak hitam, gelap lah. Hitam orang gelap dia. Gelap tapi ada cahaya. Seri muka tu ada. Kita nampak manis. Bila kita pandang muka dia, kita rasa ingat kepada Allah Ta'ala. Dia orang soleh, orang beriman. Itu yang kita. Dan yang kedua, kita kata, perlepasan daripada api neraka. Itu yang penting. Sembahyang ni akan membebaskan kita daripada api neraka. Di dunia lagi lah, Allah Ta'ala sebut, Nabi sebut bahawa sembahyang ni boleh melepaskan kita daripada maksiat. Maksiat harian kita. Daripada satu solat ke satu solat akan meleburkan dosa kita. Jadi setiap kita nak sembahyang, macam kita nak sembahyang Isyak tadi lah. Kita baru sembahyang Zuhur dan sembahyang Maghrib. Tadi kita nak sembahyang Isyak. Jadi antara Maghrib dan Isyak, takkanlah kita nak bermaksiat lagi. Tak malu lah kita Allah Ta'ala. Tapi Isyak nak sembahyang nak jumpa Allah Ta'ala. Di antara Isyak nak berzuhur, begitu juga. Takkan kita nak buat maksiat di tengah malam. Tak, di tengah malam dulu kita tu buat maksiat. Bagi zuhur tu nak bangun sembahyang pula, nak menghadap Allah Ta'ala pula, tak malu tu. Jadi ini akan memelihara kita daripada berkat dosa. Dan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala dosa, maka kita pun akan dilepaskan oleh Allah Ta'ala daripada api neraka. Itu hal yang semua sebab
Dan lagi satu riwayat Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, katanya adalah ruh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada dada ketika masa Nabi nak wafat tu. Yang ini tak kala dia hampir wafat, waktu wafatnya, padahal bersabda dia dan bersabda, aku berwasiat akan kamu dengan sembahyang 5 waktu. Jangan sekali-kali kamu tinggalkan. Jadi masa Nabi ketika Nabi nak wafat, masih lagi sempat lagi Nabi berwasiat kepada kita ni untuk jangan sampai tinggalkan sembahyang 5 waktu. Jangan sampai kita ni lupa dengan solat. Ini dari pesan. Sampai mana-mana ni roh Nabi sampai ke halqum, sampai ke dada. Itu Nabi masih lagi mengingatkan kepada kita umat Nabi, sayang Nabi kepada kita. Nabi memberitahu kepada kita, janganlah sampai kamu tinggalkan sembahyang 5 waktu. Sebab sembahyang 5 waktu ni akan memberi keuntungan kepada kamu baik di dunia maupun di akhirat. Tambah-tambah lagi kita ni yang hidup di akhir zaman. Hidup masa zaman hari ini banyak sangat benda-benda yang boleh menghalang kita untuk beribadat kepada Allah. Kita memerlukan mujahadah nafsi, jihad nafsu kita supaya kita dapat tunaikan solat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan begitu kan. Dan bukan kita kata nak pergi sembahyang tengah duduk sembahyang macam-macam perkara yang boleh mendatangkan kepada kita, yang boleh menyebabkan kita malam tak sembahyang. Banyak godaan-godaan terutama umat di akhir zaman kita ni macam-macam. Jangan sampai tinggal sembahyang. Ini Nabi berwasiat kepada dan ketika Nabi nak wafat. Dan lagi aku berwasiat akan kamu dengan sahaya. Nabi sambung lagi, selain pada sembahyang 5 waktu, jangan kamu dan lagi aku berwasiat kamu dengan sahaya. Dengan sahaya ni macam mana? Yang kamu milik, milik kamu, maka jangan sekali-kali kamu sakiti dengan barang apa kerjaan yang tiada kuasa dia. Jadi dengan hamba sahaya jangan kita paksakan. Walaupun sahaya ni status dia sama dengan barang. Sahaya ni dia bukan DP, bukan orang gaji. Orang gaji namun orang gaji, orang yang dibayar gaji. DP itu istilah DP, orang gaji. Jadi yang bukan sahaya ni ialah hamba. Hamba ni yang mana berlaku ketika peperangan, ada peperangan jihad, ada perang yang mana tidak dapat menembus diri mungkinnya dengan persyaratan-persyaratan yang adalah syariat itu, akhirnya dia akan berlakulah hamba saya, abdi, hamba saya, lelaki, perempuan, dia ada saya perempuan bagi amak, amak. Kalau kita tengok bahasa surat khabar ini, dia kata pembantu dia sudah amak. Amak ni hamba ni. Hamba ni boleh kita jual sebenarnya. Harga seperti dengan harga balak lah. Macam nak ambil wahid jual. Sebarang beli, kurang-kurang rendah harga. Kita boleh lihat. Maknanya kita rasa tak boleh nak pakai, kita boleh jual. Jual lah. Dah lagai kakak marah. Elok. Siapa nak beli lah, elok. Kemudian cari tempat yang berkuasa sikit, yang kuat sikit, yang kuat sikit. Beli harga. Ini saya. Dan kedudukan ni rendah lah. Tarafnya saya ni dengan manusia merdeka. Dengan manusia merdeka ni saya ni kurang separuh. Kedudukan ni kurang separuh. Kalau laki-laki yang hamba ni, dia kalau kahwin dia tak boleh lebih berdua. Dia kena dua. Kalau orang merdeka ni kan dia 4. Kalau kahwin dia 4. Tapi kalau yang hamba saya ni laki-laki hanya 2. Kalau ada hukum hudud, rotan, zina, kalau yang laki-laki yang perempuan yang merdeka, dia tak sampai 1 lagi. Kalau hamba saya 5 pun. Jadi dia separuh. Dia adalah jadiannya kemerdekaan itu. Di zaman Nabi, zaman sebelah sahabat ni,
masih ada, saya sekarang dah tidak ada. Sebab sahaya ni pun Allah Ta'ala jadikan dia dalam syariat agama kita ni ada pembayaran denda yang digunakan itu dengan pembebasan sahaya, pembebasan hamba. Macam bayar kafarah dan bayar kafarah ada senang-senang tu disuruh merdekakan hamba dan beberapa orang. Ya, akhirnya dengan sistem jadi perhambaan itu dah tidak wujud lagi. Kecuali nanti walaupun kita kata selepas dapat sahabat tabi'in dah tak wujud, tapi satu hari nanti apabila datang masuk ketika orang Islam berperang berjihad lawan orang kafir, berlaku pula tawanan, dia akan kembali pula sistem hamba saya. Sebab itulah ilmu ni tidak boleh kita lupakan. Kita kena belajar. Walaupun kita tak berlaku pada zaman kita, mungkin akan berlaku pada zaman anak cucu kita. Walaupun berlaku masih lama lagi, ilmu ni tetap kita perturunkan. Sebab ini ilmu yang digariskan oleh kita boleh kita tak lupa dan terlupakan. Kita belajar anak cucu kita. Sebab dia akan berlaku. Seperti Nabi SAW sebut lagi, ajarlah anak kamu memanah, berenang, berkuda. Kalau hari ini aku faedah kerja apa? Tak. Kalau kita kerja hari ini pun tak ada faedah. Tak ada faedah. Tapi kalau kita tengok pula di segi Zuhair ni hari ini, semua orang yang menjuarai sukan-sukan ini dikuasai oleh orang Islam. Ya. Di Malaysia sendiri pun badminton pun juga orang Islam. Ketika badminton Malaysia lawan dengan China, China dengan China. Malaysia Indonesia lawan dengan China, China dengan China juga. Singapura lawan dengan Thailand, China dengan China juga. Tak ada orang Melayu lagi. Dan dikuasai oleh bahasa lain. Jadi Nabi yang juga ajar sukan apa? Berenang. Kemudian memanah. Kemudian apa lagi? Apa nama itu? Nabi tak suruh ajar anak kita yang berdiri. Tak suruh berdiri. Walaupun hari ini kamu berdiri. Sebab satu hari nanti kita akan kembali peperangan ini akan kembali seperti mana peperangan berlaku pada zaman Nabi dan sahabat. Akan berlaku macam itu. Sebab apa ni? Jadi dia orang yang saintis saja. Pokoknya satu masa nanti minyak anda akan kering. Ya. Bila minyak kering, semua mesin-mesin yang menggunakan besi-besi ini tidak akan bergerak. Kapal terbang dah tak ada terbang, tempat tak ada minyak. Bukan kata kapal terbang kita kembali dah pula. Pistol dengan senapang pun tak boleh nak bergerak. Sebab apa? Sebab tak dicuci dengan minyak, kalah. Kan tak ada cuci minyak. Kena dia lah. Jadi itu bila berperang atau berbersih ialah memanah. Kemudian bila dah kapal dah tak boleh nak buat kapal laut, tak boleh nak buat kerana minyak habis, akan kita pandai berenang. Jangan asal lemas. Maksud orang sungai lemas. Kemudian memanah, berenang, naik kuda. Kita kubah dah tak boleh nak juga, boleh naik kuda. Hari ini anak kita kuda dengan lembu tak tahu lagi. Tak ingat, tanya lembu tu kuda. Tanya kuda tu lembu. Biasa tu pun tak tahu lagi. Ini walaupun ini akan apa nama ni tidak berlaku lagi sampai hari ini. Masa hari ini ia akan berlaku, akan kembali pada zaman di mana berlaku peperangan dan zaman sahabat. Kita kena ajarlah dan turun-turun ni. Kalau boleh kita ajar macam Imam Syafi'i, imam yang ada di Rusia, dia berperang dengan di Rusia. Imam Syafi'i ni dah tahun 1800 dalam. Jadi Imam Syafi'i ni dia punya kuat tak kuat, gagah tak gagah. Dia punya Allah Alam, dia punya senaman dia macam dia boleh lompat parit tu. Yang luas itu 20 kaki. 20 kaki. Bukan kata lompat kat, pada 20 kaki itu jauh. Bukan 2 kaki. Kita 2 kaki sudah tu helukak. Tak lepas dia langkah. 20 kaki. Tanpa ambil ajar pun.
Kita ni ambil lanjut kalau dia boleh sekali tu tak pandai. Tapi dia ikut saya sekali, oh boleh. Saya dia lupa. 20 kaki dia lupa. Ini imam, seorang ulama yang hebat. Dia punya ilmu dia sangat hebat. Kalau dia kata ilmu kanuragan dia, ilmu kanuragan dia sangat hebat. Dia boleh lompat masa lalu 20 kaki. Kalau kita ni lah dah. Ini pesanan-pesanan Nabi kepada kita, jangan kita buat naya lah kepada hamba saya. Kita ambil dia kat Indonesia itu, kita kata nak suruh masak ya. Sampai dalam ketika anak kita jadi kita masuk, suami kita pun jangan masuk, semua kita masuk. Bagi apa? Itu dia. Ya. Tujuh kata tak cair. Itu apa namanya problem. Apa saya pergi juga jangan sampai kita membangkang. Kalau kita tengok keluar daripada sebuah masjid, di tangan lagi, di kaki lagi, tak kepala lagi, di junjung lagi, tak ada bau lagi, dia tolak. Semua dia bawa. Dia punya majikan dia lah buat beg tangan. Nengok. Semua boleh bawa. Jadi akhirnya dia akan laku yang perkara negatif lah. Ini tidak macam di lampu nak mandikan. Kalau mandikan di lampu nak mandikan. Nak buat mandikan dia tak bagi. Dia punya mandikan tu besar, takut. Dia macam buat lari barang mah lah, buat lari harta lah, macam lagi pada kita yang sebab apa? Sebab kita tidak ikut cara akhlak yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Sayyidina Anas radhiyallahu anhu yang meriwayatkan hadis ini menceritakan bahawa semenjak beliau bersama dengan Rasulullah SAW sama Rasulullah wafat, tak pernah pun Sayyidina Anas kita ikut Nabi SAW. Walaupun dia berkhidmat dengan Nabi, walaupun saudara yang sana, Nabi tak pernah mungkin, tak pernah malu, tak pernah ada angin. Kita ni salah lagi syarat ni dekat 3 jam syarat. Dan lagi sabda Nabi SAW, apabila meninggalkan oleh seorang hamba dan suatu fardu, maka disuratkan nama di atas pintu neraka jahanam. Satu fardu yang kita tinggalkan dari sembahyang, maka Allah akan tulislah nama kita tu di atas pintu neraka jahanam. Nama sekian, bil sekian, alamat sekian, nombor telefon sekian. Detail kita punya kepribadian itu akan ditulis oleh Allah Ta'ala di atas pintu neraka jahanam. Karena apa? Karena satu fardu kita telah tinggal. Walaupun kita kata kuasa untuk mengqadha sembahyang tadi, tapi tak sama dengan fardu yang kita tunaikan. Macam tu juga puasa. Hari puasa Ramadan, walaupun kita kata kita mampu untuk berpuasa, tapi ada hari itu kita buka puasa. Dan nak kita qadhakan puasa tu, ini lebih kita kata kurang pahala. Walaupun kita mampu nak qadha puasa ni daripada kita berpuasa pada hari Ramadan tu. Sebab pada ketika difardukan itu lebih hebat pahala dia daripada kita melakukan dan menggantikan daripada yang kita nak buat pada hari tersebut. Dia sembahyang zuhur, sembahyang isyak, kita kata apalah, lepas qadha yang kita buat tak sama dengan fardu yang kita tunaikan. Nilai dia di sisi Allah SWT, nilai tak sama. Walaupun itu qadha dia kita nanti kita tak sama dengan fardu yang kita buat.